Majoriti kukuh dan meyakinkan. Dan politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas Mingguan 023. Saya Zawaz Yusof, antara paparan menarik minggu ini. Jangan biadab guna perkataan bodoh kepada PM. Seruan warisan kepada PBS demi rakyat, bukan tubuh kerajaan. Khairi menggelabah syarikat skema tampil dengan bukti. Assalamualaikum dan salam bahagia. Seruan Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal terhadap Parti Bersatu Sabah PBS baru-baru ini bukan bermaksud untuk menubuhkan kerajaan baharu. Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Sabah Razif Rakimin sebaliknya berkata seruan itu lebih kepada dari segi keterbukaan bekerjasama dalam politik demi rakyat Sabah. Razif berkata kenyataan warisan berhubung kerjasama dengan PBS sebelum ini dipercayai disebabkan kenyataan Timbalan Presiden Warisan Datuk Daryl Lee King yang menyatakan kemungkinan akan ada kerjasama dengan UMNO. Katanya perkara itu sudah disahut oleh Datuk Seri Bung Mukhtaradin iaitu Ketua UMNO Sabah dan beliau tidak ada masalah bekerjasama dengan warisan demi kepentingan rakyat. Namun begitu, kenyataan Daryl itu tidak mendapat kebenaran daripada Presiden. Kemudian cerita itu dipusing dan Presiden pula membuat kenyataan bahawa warisan mungkin akan bekerjasama dengan PBS. Dalam perkembangan sama, kerjasama antara Parti Warisan Sabah Warisan dan Parti Bersatu Sabah PBS yang hangat diperkatakan minggu ini hanyalah andaian daripada penyokong kedua-dua pihak. Ketua Wirawarisan Datuk Aziz Jaman berkata isu itu timbul selepas temu ramah menerusi satu forum yang melibatkan Timbalan Presiden Warisan Datuk Daryl Lee King dan Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mukhtaradin sebagai panel. Dalam forum itu, moderator bertanya adakah berlaku kemungkinan warisan dengan UMNO mempunyai kerjasama. Datuk Bung memberi komen ketika itu mengatakan politik ini hidup, sebarang kebarangkalian boleh berlaku. Lontaran daripada kata-kata itu, maka penyokong di kedua-dua pihak membuat andaian dan gambaran bahawa terdapat satu gerakan kerjasama antara PBS dengan warisan. Katanya menjelaskan situasi tercetusnya khabar angin bahawa kononnya warisan bergabung dengan parti tempatan untuk menubuhkan kerajaan baharu. Bagaimanapun, Aziz yang juga ahli Parlimen Sepanggar turut bersetuju dengan pandangan Bung Mukhtaradin bahawa banyak kebarangkalian boleh berlaku dalam politik. Sehubungan itu, beliau sebagai pemimpin muda dalam warisan setuju jika semua pihak meletakkan kepentingan politik dan ego membatasi kepentingan negeri Sabah. Katanya mereka bersetuju dengan Muhammad Syafiee tetapi sudah tentu mereka tidak memaksa. Katanya jangan sesekali ada yang mengatakan mereka terhege-hege mahu jadi kerajaan, mahu berkuasa kerana ini bukan disebabkan kuasa. Sementara itu, Ketua Armada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Selangor Hasli Hafizi Mohayan menyifatkan tindakan pemimpin parti DAP Teng Chang Kim menggunakan perkataan bodoh terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai biadab. Tindakan tersebut adalah kurang ajar dan mendakwa Chang Kim seolah-olah memusuhi umat Islam selain mencerminkan diri yang menyokong Zionis. Hasli Hafizi turut mempersoalkan tindakan Chang Kim yang bertindak keterlaluan tersebut tidak mencerminkan rakyat Malaysia yang memberi keamanan serta perlindungan kepada semua kaum dan agama di negara ini. Dalam pada itu, Hasli Hafizi berkata hantaran yang dibuat oleh Chang Kim sudah diketahui ramai walaupun pihak tersebut telah memadamkannya. Oleh itu, beliau mahu pihak berkuasa menyiasat perkara tersebut dan mendakwa Chang Kim atas perbuatan berkenaan. Lebih 1,000 penduduk membajiri khemah saringan COVID-19 Surau Al-Ahmadiyah di Kampung Pauh 5 Selasa lalu bagi menjalankan ujian calitan ekonomi penularan wabak COVID-19 sejak hampir 2 minggu lalu. Kluster kategori keagamaan yang mula diumumkan pada 11 Mei itu membabitkan Kampung Pauh 5 yang bersempadan di dua daerah iaitu Bacok dan Kota Baru. Menurut Polis Kelantan, jangkitan dalam kluster itu yang berlaku menerusi kontak keluarga dan sosial dikatakan tercetus daripada penduduk kampung yang mengadakan solat berjemaah serta tadarus di sebuah surau sempena Ramadan.
Walaupun arahan sudah dikeluarkan dengan surau dilarang mengadakan solat fardu, melainkan hanya 4 jemaah sahaja, tetapi penduduk dilaporkan tidak mengendahkan arahan itu. Bahkan aktiviti surau diteruskan di kampung tersebut dengan puluhan jemaah sanggup solat dalam gelap demi mengelak dikesan pihak berkuasa. Penduduk tempatan turut memberitahu mereka yang hadir ke surau itu juga dikatakan sanggup menyorok selipar supaya kehadiran mereka secara beramai-ramai tidak dapat dikesan. Mengulas insiden jangkitan dalam kluster PAUH 5, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata beberapa pelanggaran prosedur ospasi standard dikesan dan kini dalam siasatan. Sebanyak 300 katil dan wad unit rawatan rapi ICU akan ditambah di Selangor ekoran pertambahan mendadak kes harian COVID-19 di negeri berkenaan sejak akhir Ramadan lalu. Menteri Besar Datuk Seri Amruddin Syahdi berkata sejumlah 1,300 katil juga akan ditambah di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia atau MAEPS. Bila juga dimaklumkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS mengenai penambahan kelengkapan ICU dan jumlah katil bagi pesakit COVID-19 di Selangor. Beliau berkata ketetapan baharu turut dibuat agar MAEPS Serdang hanya akan merawat pesakit dari Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja, susulan keputusan mewujudkan PKRC di beberapa negeri lain di wilayah tengah seperti Negeri Sembilan, Melaka, Pahang dan Johor. Dalam masa sama katanya kerajaan negeri bersetuju untuk menyediakan 150 sukarelawan terdiri daripada penjawat awam, penguatkuasa pihak berkuasa tempatan PBT, petugas perubatan selcare serta pelajar perubatan universiti swasta yang akan membantu kelancaran operasi DCAC terutama di Stadium Melawati. Untuk rekod, Selangor mencatatkan angka kes COVID-19 tertinggi di negara ini. Sehubungan itu, Amruddin berkata kerajaan negeri turut bersetuju mewujudkan pusat panggilan yang akan dilaksanakan oleh sukarelawan perubatan bertujuan membantu mengurangkan beban DCAC bagi penyelaian pesakit di rumah atau home assessment. Sementara itu, Exco Kesihatan Negeri Selangor, Dr. Siti Mariam Mahmud tidak menafikan bahawa usaha kerajaan negeri yang melaksanakan ujian saringan COVID-19 secara besar-besaran antara faktor negeri itu merekodkan peningkatan bilangan kes positif COVID-19. Beliau berkata atas sebab itu juga Selangor berjaya mengesan kes-kes positif yang tidak bergejala yang berpotensi menjadi pembawa senyap dalam masyarakat. Mariam berkata dalam 8 saringan yang dilakukan di beberapa DUN dalam daerah Hulu Langat, seramai 8,500 individu telah disaring dan berjaya mengesan sebanyak 388 kes positif COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan dan Pembangunan Keluarga itu berkata kes positif dalam daerah tersebut dicatatkan sekitar 5% yang menurutnya jika tidak menjalani kuarantin berpotensi menjadi punca jangkitan kepada masyarakat luar. Selain itu, beliau menegaskan kelewatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggerakkan pengesanan kontak pada peringkat awal juga menyumbang kepada peningkatan statistik kes di negeri itu. Justru katanya untuk memutuskan rantaian jangkitan akan menjadi lebih rumit, apatah lagi apabila kuarantin kendiri longgar dan prosedur operasi standard SOP tidak dipatuhi. Mengulas lanjut, Mariam menegaskan bahawa orang ramai perlu tahu perbezaan peranan kerajaan negeri dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jelasnya negeri hanya melakukan kerja-kerja sokongan manakala dasar dan pelaksanaannya digerakkan oleh KKM itu sendiri. Dalam perkembangan sama, kerajaan Selangor menolak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara penuh sekiranya diberikan pilihan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kerajaan Persekutuan. Exco Kesihatan Selangor Dr. Siti Mariam Mahmud berkata, namun begitu sekiranya penguatkuasaan itu terlalu mendesak, kerajaan negeri beranggapan PKP perlu dilaksanakan secara bersasar melibatkan kawasan serangan kluster wabak COVID-19 sahaja. Dan berkata mekanisme dan strategi bagi pelaksanaan PKP perlu ditambah baik bagi memastikan mencapai objektif yang dikehendaki. Mengulas lanjut, Siti Mariam berkata jangkitan COVID-19 di Selangor gagal dikawal berikutan isu polisi yang dikendalikan oleh Kerajaan Persekutuan sehingga menyebabkan penularan dalam kalangan komuniti. Katanya STFC sebelum ini pernah mengemukakan beberapa cadangan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, namun perkara itu ditolak dan tidak diterima pihak terlibat. Isu polisi itu turut menyebabkan kontak yang didapati positif wabak COVID-19 gagal dikepung dan dikesan sehingga menyebabkan mereka bebas dalam kalangan komuniti. Dalam pada itu, pengerusi pasukan petugas khas menangani COVID-19 Selangor, STFC Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerajaan Selangor menolak cadangan pelaksanaan PKP secara menyeluruh memandangkan negeri itu masih berada pada tahap terbaik dalam pengurusan wabak berkenaan.
Beliau berkata Selangor masih merekodkan kadar keberjangkitan rendah berbanding negeri lain seperti Kelantan dan Pahang dan disebabkan itulah tiada keperluan PKP menyeluruh. Menyahut cabaran dan membersihkan nama mereka yang digelar penipu atau skamer oleh YB Menteri Sains Teknologi dan Inovasi YB Khairi Jamaluddin Abu Bakar, pemilik dan rakan niaga syarikat itu tampil dengan bukti. Beliau dan rakan niaga melahirkan rasa duka cita atas serangan peribadi yang dibuat oleh YB Menteri itu. Surat mereka kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang didedahkan secara terbuka walaupun jelas ia mengandungi maklumat peribadi dan sulit termasuk alamat rumah dan nombor telefon peribadinya. Katanya niat mereka hanya untuk menyumbang bagi membolehkan nyawa diselamatkan di samping bagi membantu memulihkan ekonomi negara kesan pandemik COVID-19. Mereka tidak menyangka niat mereka telah dipolitikkan dan kini dilabel sebagai penipu, satu label yang amat memalukan dan merosakkan nama baik syarikat mereka. Bahkan niat baik beliau dibalas dengan kenyataan berbentuk serangan peribadi. Apa yang berlaku katanya amat mendukacitakan. Tidak sepatutnya perseteruan antara parti politik mengheret mereka, apatah lagi sehingga mengaibkan. Pihaknya akan membuat sidang media bagi membersihkan nama dan menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap tuduhan dan fitnah yang dibuat. Terdahulu, Khairi mendakwa tawaran 2 juta dos vaksin Sinovac yang dikatakan ditawarkan oleh sebuah syarikat swasta yang berpengkalan di Hong Kong kepada Kerajaan Pulau Pinang adalah palsu. Beliau juga menegaskan sehingga kini siasatan tidak menemui sebarang keterangan yang membuktikan kewujudan penyumbang atau syarikat berkenaan. Sekian edisi Kelas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik terkini tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.